kita ucapkan. Tahniah juga kepada semua. Jom. Baik, sekarang ni kita ada lagi satu segmen yang memang menarik sebab hari ni memang boleh dikatakan happy birthday kita ataupun hari jadi RTM. Jadi memang kita nak bercakap mengenai ulang tahun RTM ke-69. Pada anda yang nak berikan kita ucapan kita buka talian 2282-8578-8579 dan segmen seterusnya kita nak mengimbas kembali RTM Gerbang sebagai gerbang maklumat. Ya, tetamu kita sudah berada di studio, senyum daripada tadi lagi. Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara MPN. Terima kasih Profesor Datuk sudah bersama kami. Selamat pagi Profesor. Terima kasih. Tadi duk borak-borak dengan Profesor Datuk ni, sempat ke tak zaman hitam putih? Memang masa tu boleh cerita sikit tak Datuk? Zaman tu. No, I think selamat pagi semua dan saya terlebih dahulu mengambil kesempatan mengucapkan selamat hari penubuhan RTM yang telah mencapai usia 69. Satu usia yang sangat panjang tu. Dan kebetulan 1 April juga merupakan hari pelancaran kelahiran Majlis Profesor Negara. Yang kelima. Ya Allah. Tahniah juga Datuk. Sama-sama. Ada kek boleh share sama-sama. Ada. Sekejap lagi ada. Kek ada, sempat tak tulis? Boleh share sama-sama. Balik kepada era TV tadi. Dalam 69 tahun sudah tentu satu jangka masa yang panjang dan masa perubahan zaman ke zaman dan zaman awal dulu. Saya memang sempat merasa. Bukan saja TV hitam putih. Pada masa itu bukan semua orang mampu ada TV. Bermakna kadang-kadang nak tengok TV pun menumpang rumah jiran. Zaman tu ada yang menumpang tengok daripada tingkap ke di dalam tu kalau sempit. Itulah dia. Dan pasal-pasal dan sekarang ni dia cerita pasal penjiditalan TV. Ini satu era yang saya rasa menuju ke arah yang sebenarnya, yang bagus. Satu perkembangan yang sangat sihat kepada teknologi maklumat dalam negara kita. Wow. Itulah. Dari era hitam putih, kita ke era TV warna dulu. Sekarang ni masuk ke pendigitalan. Sebelum itu, banyak lagi liberalisasi penyiaran umpamanya. Daripada satu hampir monopoli kepada banyak pemain-pemain lain. Betul. Secara komersial atau juga mandat kerajaan dan sebagainya. Ini juga satu perkembangan yang sehat kepada negara. Alalang Datuk dah bercakap mengenai mandat rakyat. Kita bercakap mengenai RTM Gerbang Maklumat. Datuk melihat dulu dan kini keyakinan rakyat Malaysia terhadap maklumat-maklumat yang disampaikan di RTM sebagai stesen penyiaran sebagai contohnya, Datuk. Okey. You boleh lihat daripada pelbagai sudut lah. Kalau umpamanya sudut yang lebih sinikal, orang kata, wah, ini adalah jentera alat kerajaan dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, mandat itu harus diteruskan. Itu mandat yang orang lain tak main. Kalau umpamanya komersial TV dan sebagainya, mereka ada agenda ataupun objektif yang tersendiri. Tapi khusus untuk RTM ini ditubuhkan untuk memikul tanggungjawab itu. Jadi suka tak suka, we have to move forward stronger dan menentukan bahawa masyarakat Malaysia menuju negara maju ni masyarakat yang bermaklumat, yang berpendidikan, yang terdedah kepada semua maklumat yang betul. Integritinya perlu ada. Dan saya rasa satu perkara yang perlu diberi penekanan adalah untuk mengenal pasti bahawa sekarang ini adalah era liberalisasi, keterbukaan dan sebagainya. Dan dalam era keterbukaan itu mesti ada satu pihak yang benar-benar memainkan peranan untuk menyampaikan maklumat yang sebenar-benarnya betul, berintegriti dan sebagainya. Bagus. Datuk nak tumpah tanya ni, kalau kita lihatkan era sekarang ni, mungkin dalam pendigitalan dan juga era teknologi, buat masa ni ia menjadi satu era teknologi dan teknologi yang kian pesat, yang memang membangunkan negara, yang telah memberi kesan kepada semua orang dan juga masyarakat. Dalam era teknologi ini, adakah TV menjadi satu perkara yang lalu ataupun satu perkara yang relevan ke ataupun yang mungkin yang akan disimpan ke tepi? Kemana pun kita pergi sekarang ni, maklumat hanya ada di ujung jari. You can access to all that sort of information, macam-macam. Sekarang ni kalau ada smartphone macam-macam dah. So adakah umpamanya contoh persoalan tadi, adakah TV ditinggalkan? Saya rasa tidak. Dia coexist. Dia boleh wujud bersama-sama. Dan kita tahu media cetak ada. Dan sekarang ni yang lebih hebat ada media sosial ada. Yang semuanya berjalan serentak. Tapi semuanya ada peranan masing-masing. Ada pengikutnya masing-masing. Dan dalam konteks RTM ni saya nampak daripada dulu sampai sekarang ni, dia position themselves dalam segi perniagaan, segmentation dan differentiation. Itu strategi yang sangat berkesan dalam apa keadaan pun, bila itu segmentation kepada
golongan mana you sasarkan umpamanya. Itu berkesan ya. Dan differentiation umpamanya strategi kita tak terikut-ikut umpamanya saluran yang lain ya, yang lebih kepada komersial dan sebagainya, itu pun memberi kesan. Jadi we stay put as satu badan penyiaran yang mempunyai objektif itu sendiri. Dan saya sangat tertarik kepada klien charter. Ada 5 klien charter yang dikeluarkan oleh RTM itu, dan saya rasa itu sangat-sangat berkesan. Ya. Contohnya, umpamanya, it has to be very fast. Yang terkini, yang sahih, ya, dan pantas. Dan mempunyai saluran yang mempunyai kualiti dari segi hiburan dan sebagainya. Ini pun satu perkara yang saya rasa ya, yang sangat berguna untuk kita lakukan. Datuk, sebagai stesen TV, kita perlukan penonton. Kita tak nak program ataupun TV yang syok sendiri. Tetapi yang menjadi dilema kita adalah kita nak menghargai persepsi. Kalau kita tengok stesen-stesen kerajaan di luar negara, Indonesia contohnya, persaingan sangat hebat. Dan itu juga yang berlaku di sini. Nak menangani persepsi itu, Datuk? Persepsi natural. It comes natural. You suka tak suka, orang akan ada bentuk persepsi sendiri. And it can be positive, it can be negative. So menangani persepsi, sekarang sebagai sebuah entiti badan penyiaran, kita jangan terganggu sangat. Tapi saya percaya sebagai sebuah badan penyiaran yang besar, mesti ada satu badan yang menangani persepsi ini dengan kemas. Dalam kata lain, mengurus persepsi itu juga mesti ada satu unit khas. Ada dia psikologisnya, ada marketing expertnya dan sebagainya, supaya ini dapat ditangani. Persepsi mesti ditangani. Dan dalam masa yang sama, mesti menentukan hala tuju, objektif kita capai seperti apa yang kita diberi amanah. So kalau dua-dua ini ada, satu, you just move forward dengan objektif yang diberi itu, dan juga menangani persepsi ini, saya rasa RTM akan sentiasa relevan sampai bila-bila. Itulah, bila bercakap mengenai relevan ni, kalau Datuk menyelusuri satu persatu, mungkin kalau dulu orang katakan kita agak tertutup, tidak membuka ruang. Tetapi kalau dilihat pada hari ini, kalau mereka betul-betul bandingkan faktanya, parlimen pun kita dah buka, semua dah ada. Tetapi betul lah, macam Datuk cakap, persepsi itu memang susah. Kalau yang ingatkan negatif, mesti tengok apa dia negatif. Dan dalam mungkin kita boleh lagi perkembang luaskan. Umpamanya siaran langsung parlimen satu. Mungkin lebih interaktif kepada local community dan sebagainya, yang lebih kreatif, yang melibatkan ramai pihak lagi. Itu mungkin satu perkara lah. Dan saya percaya ini pun satu perkara yang akan diberi pertimbangan dalam era penciptaan lagi, sebab kita ada banyak saluran. Nak isi apa dengan banyak saluran nanti? Berpuluh-puluh nanti kan. So yang itu pun nak kena fikir. Dan dalam konteks Malaysia umpamanya, siapa yang nak siapkan konten tu? Takkan kita nak rely on foreign content juga. Itu pun satu perkara. Dan industri ini perlu dikembang luaskan. Kalau umpamanya di IPTA pun perlu ada program-program akademik yang boleh menyediakan pemain-pemain industri ini yang lebih terkehadapan lagi. Saya rasa ini satu perkara yang sihat, yang perlu disambut oleh negara menuju negara maju dan sebagainya. Mesti ada. Tapi kita mesti bersedia daripada semua peringkat. Bukan RTM saja, tapi segmen-segmen lain dalam negara juga perlu sama-sama bersedia. Datuk, kalau pada pendapat Datuk sendirilah, dari zaman hitam putih dulu, duduk cangkung dekat tingkap. Rambut hitam lagi. Saya satu live boleh RM5 lagi tak? Jadi dari zaman dulu tu, Datuk, pendapat Datuk sendiri, hala tuju RTM dengan informasi yang kita beri kepada masyarakat, dan juga yang 80 channel ni yang akan bakal kita sediakan untuk masyarakat, hala tuju RTM ataupun bagaimana perkembangan RTM dalam katakan jangka masa 10 tahun yang akan datang? Saya nampak gini, saya terbaca juga di mana-mana dalam RTM ini, dokumen-dokumennya, mereka mempunyai plan strategi tersendiri. Dan sekarang disebut pasal era transformasi dan sebagainya, ke arah pendigitalan yang dalam proses, infrastruktur yang kena ada, kemudian segala, I think dia kena dah boleh invest. Ini investment, sedikit investment. Walaupun percuma, peringkat awal mesti ada initial investment. Itu perlu ada. Dan saya rasa ini perlu disambut dengan baik, era transformasi ini. Dan jangka masa 10 tahun ini, dan kita boleh, we don't have to reinvent the wheel. Kita tengok negara-negara maju yang lain, umpamanya bagaimana saluran TV itu yang digunakan untuk masyarakat yang berpengetahuan, berilmu, dan akses kepada segala bentuk
information yang sangat diperlukan. Ini masyarakat masa depan. Negara maju acuannya yardsticknya adalah masyarakat yang berpengetahuan. Betul. So access macam tadi umpamanya saluran yang boleh pergi kepada semua segala pelosok negara umpamanya itu satu kemestian. Tidak lagi tertinggal dan sebagainya. Ada kalau yang ada jurang pengetahuan itu tidak boleh berlaku. Ini harus dilakukan oleh RTM terutamanya. Yang saluran lain komersial nak bercerita mengenai hiburan dan sebagainya, tapi kita di RTM ni mandatnya sangat berbeza. Mandat sendiri dan saya rasa kena teruskan. Kritik macam mana pun that you have that obligation. You have the mandate to fulfill that responsibility untuk negara bangsa. Pembangunan nilai-nilai perpaduan siapa yang nak terap? Menghancurkan banyak. You tengok media sosial macam-macam. Tapi siapa punya tanggungjawab untuk nak menyatukan semula? Negara mesti ada satu keharmonian, mesti ada common respect, mutual respect, dan ada good communication. Tiga entity, tiga kriteria itu. No conflict, mutual respect, dan good communication. Itu tiga ingredient kepada negara yang akan membangun ke depan. Datuk punya ayat hari ini nak hadam tu, ya Allah. Tidak berkobar-kobar pula ni semangat. Saya punya batang tubuh sekarang ni, Majlis Profesor Negara, kita gemblengkan segala kepakaran untuk membantu negara. Orang menghancurkan itu soal dia. Tapi kita terus. You condemn macam mana pun, hasrat kita untuk membangunkan negara. Tak ramai orang melakukan perkara ini dengan sedar. Saya rasa semua rakyat Malaysia harus berfikir bagaimana untuk bangunkan negara secara bersama. Nak menghancurkan, semua orang boleh hancur. Satu malam pun boleh hancur. Baik. Datuk, kita ada seminit saja lagi. Mungkin akhirnya bukan kepada RTM jugalah, kepada semua stesen penyiaran. Sebab sekarang ini banyak penyebaran maklumat palsu. Kepada rakyat Malaysia untuk menuju kepada negara maju ini, apa dedikasi yang perlu kita ada pada diri sendiri? Integriti semas. Integriti penting. Integriti penting. Dan satu lagi, kita mempunyai peranan tanggungjawab sosial. Untuk sama-sama membantukan negara, melihat kesepaduan, elakkan konflik dan sebagainya. Hidup dalam aman, damai sebagai sebuah negara yang merdeka, makmur dan sejahtera. Dan nak cerita negara maju, umpamanya itulah dia ciri-ciri negara maju yang kita impikan. Kalau tidak, tak guna jadi negara maju kita bercakaran. Kita bergaduh sama sendiri. I think it's a waste of time. Betul. Dan juga kita harus ingat, semangat betul lah rasa memang berkobar-kobar sebab semangat ini hari mood hari lahir saya sama-sama lahirkan. Hari MPN. Hari MPN juga. Dan apa yang Datuk cakapkan ni memang betul. Kalau kita bukan, kalau kita tak sayangkan negara kita, siapa lagi akan sayangkan negara kita? Kalau nak dirumuskan, bolehlah dikatakan seperti itu. Profesor Dr. Radwan Cherus, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara. Terima kasih. Selamat Hari MPN juga. Terima kasih. Selamat hari kelahiran penubuhan. Terima kasih, Datuk. Baik.